semuanya hendaklah mengikut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini ya saya akan membawakan tajuk tazkirah ringkas kita pada hari ini, iaitu syukur menambah nikmat ilahi. Ya, syukur menambah nikmat ilahi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah memanjatkan pujian kepada pemberi nikmat atas keutamaan dan kebaikan yang dikurniakan kepada kita. Realisasi syukur seorang hamba meliputi 3 rukun. Jadi kita ni disuruh bersyukur. Ya, di dalam Quran disebutkan bersyukur ini golongan orang yang sedikit. Ya, beberapa kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran menyatakan bahawa setelah Allah beri nikmat, maka Allah tambah dengan ayat di hujung ayat, seperti mana surah di dalam surah As-Sajdah, ya, di dalam surah-surah yang lain seperti suratul Mulk, ada ayat mengatakan bahawa qalilan ma tashkurun, ya, akan tetapi sedikit sahaja di antara mereka itu yang bersyukur. Ya, manusia yang bersyukur ini dia sedikit berbanding dengan orang yang tidak bersyukur. Walhal semua orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang bersyukurnya sedikit. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah supaya kita menjadi golongan yang sedikit ini. Ini sukar. Ya. Ya. Bila kita menjadi golongan yang sedikit ini, maka kita telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai nikmat dan kehebatan. Realisasi syukur seorang hamba meliputi 3 rukun. Ya. Kalau kita nak dikatakan sebagai orang yang bersyukur, maka 3 perkara ini mesti ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, ya, tengok ni, ya. Belum dapat disebut syukur kecuali dengan terkumpulnya 3 rukun tersebut. 3 rukun itu ialah mengakui kenikmatan secara batiniah. Kedua, mengucapkannya secara lahiriah. Dan ketiga, menggunakannya sebagai motivasi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 rukun syukur. Yang pertama, kita mengakui bahawa segala apa yang kita terima ini semuanya adalah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita terima di muka bumi ini, ya, berbentuk kebaikan, nikmat dan sebagainya, itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta sakit sekalipun kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti saya akan huraikan bagaimana caranya kita nak bersyukur kalau kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui segala nikmat yang Allah berikan, kebaikan yang Allah berikan, ya, itu sebenarnya memang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan daripada manusia, bukan daripada kekuatan kita, bukan daripada kehebatan kita, seperti mana yang berlaku pada Qarun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayanya itu dia mengaku bahawa datang daripada usahanya sendiri, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah laknat dia. Ya, Allah tenggelamkan hartanya, ya, dan Allah laknat dia. Itu yang berlaku. Begitu juga dengan Firaun. Bahkan mengaku dirinya Tuhan, langsung tidak ada kesyukuran di dalam hatinya, di dalam dirinya. Maka dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh kita ceritakan keburukan Firaun ini, ya, sampaikan kepada sesiapa saja bahawa itu adalah contoh di antara contoh terburuk, ya, manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah masukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi pertama sekali secara batiniah dalam hati kita mengatakan bahawa setiap nikmat yang Allah beri, yang kita perolehi, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pekerjaan kita, ya, gaji kita, itu semua adalah asbab saja. Sijil-sijil yang kita ada, ya, tahap pendidikan kita, kesihatan kita, ya, itu semua asbab sahaja. Ya, yang sebenarnya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkannya secara lahiriah. Bila nikmat yang kita perolehi itu, maka hendaklah kita mengucapkan dengan perkataan yang paling mudah, alhamdulillah. Zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat nikmat terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Dapat musibah pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana diuji, ditimpa dengan kesusahan, kepayahan, cabaran dan sebagainya, dihina, diejek, dimaki, dicaci dan sebagainya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bukan memaki balik, bukan membalas, tetapi baginda mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas setiap perkara. Kalau kita dengar, ya, ada orang kita kutuk-kutuk dia, kita puji, dia kata alhamdulillah ala kulli hal.
Sebenarnya itulah yang perlu diucapkan. Kadang-kadang kita dengar kan, ya alhamdulillah ala kulli hal. Ya keretanya aksiden, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ataupun ada saudaranya mati, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi mesti disebut dengan keadaan orang yang kita nak sebut tu di hadapan mereka, orang yang berilmu dan dia tahu. Kalau dia tidak berilmu, kita sebutkan dia, boleh menjadi kontroversi. Oh, bapa aku mati kau sebut alhamdulillah, bersyukur kamu ni. Di konsep dia begitu. Padahal itu yang kita kena sebut, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau dapat musibah, dapat perkara yang kita tidak sukai, ya, dikata, dimaki, dicerca, diumpat dan sebagainya, alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang Nabi SAW sebutkan. Jadi kita hendaklah menyebut-nyebut nikmat Allah itu. Ya, menyebut-nyebut nikmat Allah itu. Ini Allah yang beri. Subhanallah, cantiknya pemandangan ini Allah yang beri. Subhanallah, cantiknya surau ini. Ya, ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli jawatan kuasa surau Haji Maksum dan sebagainya. Ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ni hanyalah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kemudian yang ketiga, menggunakannya sebagai motivasi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka sampai masanya lah kepada kita untuk kita tunjukkan rasa syukur kita kehadrat Allah Taala, bukan dengan kata-kata, bukan dengan hati sahaja, tetapi dengan amalan. Contoh yang mudah, ya, contoh yang mudah yang jelas kita nampak. Contohnya kita diberikan pendapatan yang banyak. Ya, Allah beri kita rezeki. Ya, Allah beri kita rezeki. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan kita menginfakkan rezeki kita itu, ya, kepada pihak yang memerlukan, ya, kepada perkara-perkara yang boleh menjadikan amal jariah kepada kita, dan juga kepada pihak-pihak yang memerlukan. Siapa yang memerlukan? Orang-orang yang lapar, ya, orang-orang yang miskin, ya, anak-anak yatim yang perlukan bantuan, ya. Ada juga infak yang berbentuk amal jariah. Ya, amal jariah seperti pembinaan surau, ya, memperbaiki surau, ya, penambahbaikan, ya, bangunan-bangunan awam dan sebagainya. Itu merupakan amal jariah yang mana pahalanya berlanjutan hingga kita meninggal dunia dan sampai akhirat nanti. Ya, ada orang bertanya, wahai ustaz, yang manakah infak yang paling baik ni? Yang manakah infak yang paling baik ni? Saya ada duit ni, infak yang paling baik. Infak yang paling baik ialah infak yang paling ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya ialah yang paling ikhlas. Ikut keperluan kita ketika itu. Oh, surau ini memerlukan dana, jadi kita bantu. Ya, kita ada betul-betul dalam poket kita ada RM10 ni. Kita tengok ada satu hamba Allah ni memang lapar. Dia kesian, dia lapar. Nak bagi masjid ke? Nak berikan makanan dulu dia. Ya, kalau boleh kita nak bagi dua-dua. Tapi melihat kepada keperluan itu. Dan yang paling penting ialah ikhlas di hati kita. Ya, jangan kita fikir bahawa sedekah ini, ya, hanya untuk infak surau saja, ya, ataupun hanya untuk bagi orang miskin saja. Tidak. Ya, dia luas. Ya, dia hebat. Ya, Allah bagi pahala ni luas. Dan jangan kita mempercikaikan pahala daripada Allah SWT. Ada orang kira-kira, tuan-tuan. Aku tak boleh bagilah golongan ni. Lebih baik aku infakkan kepada masjid atau surau ni. Kalau aku bagi ni nanti pahala dia terbatas. Tak bolehlah aku bagi makan ni. Jangan, tuan-tuan. Yang paling baik ialah yang paling ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan menyebabkan kita menjadi, ya, orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah itu sendiri sifatnya adalah salah satu daripada namanya ialah Asy-Syakur. Kalau kita lihat di dalam Asmaul Husna, ada namanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Allah Asy-Syakur. Apa makna Asy-Syakur? Allah yang Maha menerima kesyukuran. Jadi konsep Allah Maha menerima kesyukuran ini bukan macam konsep kita. Ya, bukan macam konsep kita. Ya, Allah ni dia hebat. Bila orang berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata, sekiranya kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat. Dan sekiranya kamu tidak bersyukur kepada Allah, ingatlah bahawa azab Allah sangatlah pedih. Ya, konsep bersyukur ini. Jadi dari situ dapat kita melihat bahawa bersyukur ini, ya, merupakan satu yang sangat penting dan boleh menjadi motivasi kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ya, dengan 3 konsep tadi. Konsep batiniah, lahiriah dan juga amali. Ya, 3 perkara. Ya. Oleh yang demikian, syukur merupakan perpaduan antara perilaku hati, lisan
dan juga anggota tubuh. Hati untuk makrifat dan mahabbah, ya, makrifatullah dan mahabbah, ya, hablum minallah, hablum minan nas, ya, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Lisan pula sebagai pencetus pujian dan sanjungan, dan anggota tubuh digunakan sebagai alat pelaksana dari rasa syukur itu sendiri dan mencegahnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatannya orang yang bersyukur ini. Nampak simple aja. Ya, dan bersyukur ini tak semestinya orang kaya. Orang miskin pun dia bersyukur. Orang sehat pun bersyukur. Ya, orang miskin pun dia bersyukur. Saya itu pernah ditanyakan lagi, Ustaz, bagaimana kalau saya ni sakit? Allah beri saya sakit. Adakah saya kena bersyukur dengan sakit itu? Ya. Sedangkan orang yang beri nikmat, mudah dia. Ya, Allah bagi kehebatan, Allah bagi kesihatan, Allah bagi kekayaan pada dia. Alhamdulillah, syukur Allah bagi aku nikmat. Ya, tetapi bagaimana dengan orang yang sakit? Ya, orang yang diberi ujian oleh Allah SWT. Ya, adakah mereka perlu bersyukur? Mereka perlu bersyukur. Tapi syukur mereka konsepnya berbeza. Kalau orang diberi nikmat, harta yang banyak, dia bersedekah. Kesihatan yang baik, dia melakukan suruhan Allah seperti bersolat, seperti mana baginda Rasulullah SAW melakukannya. Ya, Rasulullah SAW solat qiyamul lail. Dia di tengah malam, dia ditanya oleh isterinya dan juga para sahabat, wahai Rasulullah, kamu ini maksum, kamu ini dah menjadi kekasih Allah, kenapa kamu solat? Maka Rasulullah bertanya kembali, adakah salah aku menjadi orang yang bersyukur? Ya, dia sihat, jadi kesyukuran dia. Bagaimana dengan orang yang sakit? Ya, adakah kalau saya makan ubat itu, ya, Allah memarahi saya kerana saya termasuk dalam golongan orang tidak bersyukur? Maka pandangan ini merupakan pandangan yang tidak tepat. Ya. Kalau kita sakit, itu bukan nikmat. Itu bukan nikmat. Itu ialah ujian ataupun bala ataupun musibah yang Allah timpakan kepada kita. Jadi macam mana konsepnya kalau dikatakan bahawa kita diberi sakit tapi kita mesti bersyukur? Sebenarnya, hakikatnya, jika kita diberi nikmat, dengan kita diberi sakit atau musibah ataupun ujian oleh Allah SWT, dalam bab tertentu, dalam ujian itulah, dalam musibah itulah, lebih banyak kita bersyukur kepada Allah SWT. Sebab itu orang-orang ilmuwan-ilmuwan mengatakan bahawa satu musibah diberikan kepada kita, 1,000,000 kesyukuran yang kita dapat. Contoh, tuan-tuan, kita diberi Allah SWT sakit. Adakah kita kata, ya Allah, Alhamdulillah, kamu beri aku demam, ya Allah, kamu beri aku sakit sangat ni, Alhamdulillah. Bukan begitu, tuan-tuan. Bila kita diberi sakit oleh Allah SWT, tugas kita ialah berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, berikan aku kesembuhan. Bukan berterima kasih dengan sakit itu. Ya Allah, berikan aku kesembuhan. Dalam masa yang sama, kita berikhtiar mencari ubat, mencari ikhtiar yang sesuai untuk kita sembuhkan penyakit kita itu, supaya kita boleh melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sempurna. Ya, contoh, diberi sakit. Okey, bila kita diberi sakit, bila mana kita nak bersyukur? Kita sakit, tetapi kita diberikan keluarga yang baik untuk menjaga kita, kita bersyukur. Kita diberikan kawan-kawan yang baik untuk menziarah kita, kita bersyukur. Kita diberikan gaji yang masih berjalan, kita bersyukur. Nampak tak? Kita diberikan anak-anak yang baik untuk menjaga kita, kita bersyukur. Kita diberikan isteri yang baik untuk menjaga kita, kita bersyukur. Kita diberikan duit yang cukup untuk membeli ubat, perubatan, kita bersyukur. Kita diberikan apa lagi, tuan? Kita diberikan masa yang lapang untuk menghafal dan mengaji dan sebagainya di rumah, kita bersyukur. Dan yang paling hebat sekali kesyukurannya, tuan-tuan, apa dia, tuan-tuan? Ialah apabila orang yang sakit, sedangkan sebelum itu mereka merupakan seorang ahli ibadah, ya, istiqamah dalam ibadahnya. Ya, contohnya dia ahli masjid, ahli surau dan sebagainya, dia datang ke surau masjid setiap masa. Bila dia sakit, apa Allah akan beri? Allah akan beri nikmat pahala percuma kepada dia sepanjang dia sakit ataupun sepanjang dia bermusafir. Dia sakit dengan musafir. Ya, orang sakit, orang musafir, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia kenikmatan yang paling hebat, ya, yang tidak diberikan kepada orang yang sehat. Jadi begitulah caranya bersyukur kepada orang yang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bila ditimpa sakit, oh aku tak boleh makan ubat ni, kalau aku makan ubat berdosa nanti. Sebab sakit ni Allah yang bagi, aku kena bersyukur dengan pemberian Allah. Bukan begitu, tuan-tuan. Itu konsep yang tidak tepat. Ya? Jadi yang tepat ialah kita redha, terima ketentuan Allah, sabar, dan akhirnya kita berusaha menyelesaikan kesakitan kita itu dengan merawatnya, dengan berubat, dengan berdoa, bertawakal kepada Allah. Ya? Dan hasil daripada kesabaran itu,
Allah berikan kita banyak nikmat yang di situlah kita boleh mensyukurinya. Di situlah kita bersyukur. Orang sakit bersyukur ke Ustaz? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Allah beri dia keluarga yang baik untuk menjaganya. Kenapa bersyukur? Allah beri dia duit yang cukup. Kenapa bersyukur? Walaupun bersyukur, Allah masih jalankan dia gaji. Ya, gaji dia masih berjalan. Boleh ambil MC dan sebagainya. Itu adalah kesyukuran yang paling hebat. Ya, hebat Allah berikan kepada kita. Jadi bagaimana kita memberikan alasan bahawa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada tempat, tuan-tuan. Ya, tidak ada tempat untuk kita tidak bersyukur. Jadi di dalam nas Al-Quran disebutkan bahawa syukur senantiasa disertai dengan iman, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan azab kepada para makhluknya jika mereka mahu bersyukur dan beriman. Jadi syukur ini ya sentiasa disertai dengan iman. Kenapa sentiasa disertai dengan iman? Kerana syukur ini salah satu daripadanya ialah kita yakin kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun iman yang pertama kan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu percaya kepada Allah. Segala-galanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita lihat ukuran orang yang tidak beriman ini mudah saja. Kita lihat saja kepada rukun iman. Lepas tak rukun iman dia? Ya, tanya kepada diri sendiri, muhasabah diri kita. Rukun iman yang 6 perkara itu lepas ke tidak? Ingat tentu rukun iman. Dia rukun negara, ingat dia. Rukun iman kadang-kadang yang 6 tu pun dia tak ingat. Ya, ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada Rasul. Yang kelima beriman kepada hari akhirat. Dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Ada 6 rukun iman. Ya, lihat orang itu beriman ke tidak. Jangan kita sebut, "Oi, kau ni tidak beriman." Oh, kamu ini beriman. Ya. Apa ukurannya? Ukurannya rukun iman. Ya. Malas solat contohnya. Ya. Sedangkan Allah yang suruh, Nabi yang suruh, dia tidak beriman. Imannya kurang ketika itu. Ya. Dia tidak mengingati bahawa Allah. Orang yang melakukan kemaksiatan contohnya. Kenapa melakukan kemaksiatan? Kerana imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Kerana dia tidak mempercayai, bukan tidak mempercayai, dia kurang keyakinan bahawa Allah sedang melihat dia ketika itu. Kan Allah Maha berkuasa, beriman kepada Allah, Allah Maha melihat. Beriman kepada Rasul, Rasul melarang kita melakukan perkara-perkara kemaksiatan, menjaga anggota badan kita, mata, telinga dan sebagainya, lidah kita. Dah 2 dah, kita fail kat situ. Ya? Dan begitu juga dengan kitab. Dalam Quran mengatakan bahawa kita kena berbuat baik, kita tak buat baik, dah lemah dah kat situ. Ya, begitu juga beriman kepada hari akhirat. Kita tahu bahawa bila kita melakukan kemaksiatan, anggota badan kita ni, mata, mulut, telinga, anggota badan, kaki, tangan kita ni, kita akan dibalas di akhirat. Tetapi kenapa kita melakukannya juga? Kerana kita lemah kepercayaan kita di situ ketika itu. Ya, kita punya kepercayaan kepada hari akhirat tu lemah ketika itu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan kelemahan iman itu. Lemahnya iman. Melihat kepada rukun iman itu. Jadi kita tahu bahawa kelemahan iman kita ini bergantung kepada kekuatan kita melaksanakan, mempercayai rukun iman yang Allah telah nyatakan itu. Dan di sini Allah menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan azab kepada para makhluknya jika mereka mahu bersyukur dan beriman. Ya, syukur ni kawannya iman. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Ilal akhir. Ya, surah An-Nisa ayat 147. Artinya Allah tidak akan menyeksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Ya, Allah tidak akan menyeksa kita kalau kita bersyukur dan beriman. Ya, kadang-kadang nikmat yang Allah beri ini, ya, 2 nikmat utama tu, ni kadang-kadang kita lupa. Ini Nabi ada sebut, iaitu kesihatan yang baik dan masa yang lapang. Ya, 2 nikmat ini paling besar. Ya, nikmat ini Allah tak berikan kepada semua. Ya, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih saja. Dan tidak kira individu itu siapa, sama ada dia kaya, dia miskin, ya, dia sempurna, dia kelainan upaya dan sebagainya, Allah akan berikan dia. Dia muda, dia tua, ya, Allah berikan dia. Dan di antara salah satu tandanya, ya, bila nikmat ini Allah berikan, ialah dia akan mendapat ketenangan di hatinya. Ya, ketenangan di hatinya. Ketenangan di hati ni yang susah, tuan-tuan. Ya, ketenangan di hati ni. Ketenangan di hati ni bukan sebab harta yang banyak. Ya, bukan sebab isteri yang cantik. Ya, bukan sebab pekerjaan yang hebat. Bukan sebab pekerjaan yang tinggi. Pendidikan yang tinggi, bukan.
Ya, dia disebabkan oleh rasa syukur dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri sikit, kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita boleh lagi menginfakkan harta walaupun kita orang yang digolongkan dalam golongan orang-orang yang miskin dan susah. Itu kehebatannya tuan-tuan, bersyukur. Allah juga memberitahukan bahawa orang-orang yang bersyukurlah akan memperoleh keistimewaan atas kurnianya melebihi hamba-hambanya yang lain. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan demikianlah telah kami uji sebahagian mereka, yakni orang-orang kaya, dengan sebahagian mereka, yakni orang-orang miskin, supaya orang-orang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka? Maka Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Ini tuan-tuan. Ya, Allah itu surah Al-An'am ayat 53. Allah itu kadang-kadang sengaja bagi kaya. Ya, sengaja bagi ada satu golongan ni kaya, golongan ni tak berapa kaya, golongan ni miskin, sekarang ni diberikan harta yang banyak. Ya, tujuan tak betul, Allah nak tengok. Ya. Kalau dia menjadi orang kaya yang soleh, ya, soleh itu alhamdulillah sangat hebat. Tapi kalau dia menjadi orang kaya yang seperti mana dinyatakan di dalam ayat ini, dia mengatakan bahawa semacam inikah di antara kita orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah. Ini miskin. Inikah yang Allah nak beri? Aku kaya, ini miskin. Tolak tepi. Itu salah konsepnya. Ya. Kerana Allah kata apa? Allah menempelak mereka. Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Nampak tak? Ya. Maknanya ukuran kesyukuran itu bukan kaya miskin, bukan sehat sakit, bukan. Ya. Bukan kaya berkecukupan. Jadi sebenarnya kaya ni lawannya berkecukupan. Ya. Bukan itu. Tetapi ialah individu itu. Sejauh mana dia mengaplikasikan segala yang Allah berikan kepada dia, ya, untuk kebaikan dirinya sendiri, dan akhirnya akan menjadi motivasi kepada dia untuk menjadi orang yang baik di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membahagi manusia menjadi dua golongan, iaitu golongan orang-orang yang bersyukur dan juga golongan orang yang kufur. Ya. Sesuatu yang paling dibenci oleh Allah adalah kekufuran. Di sisi lain, Allah justru paling mencintai orang yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya. Ya, sesungguhnya kami ialah menunjuk manusia jalan yang lurus. Ya, sesungguhnya kami telah menunjuk manusia jalan yang lurus, tetapi ada pula yang syukur dan kufur dengannya. Ya, ini tafsiran ataupun terjemahan daripada surah Al-Insan ayat yang ketiga. Seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Itu daripada surah Ibrahim. Ya, ayat yang ke-7. Surah ini sangat popular dibacakan supaya kita sentiasa mengingati Allah dan sentiasa bersyukur kepada Allah SWT walau apa juga yang menimpa diri kita. Sama ada diberikan nikmat, kita bersyukur. Diberikan musibah, kita bersyukur. Dan cara bersyukurnya seperti mana yang saya sebutkan tadi. Ya, itu cara bersyukurnya. Bersyukur dengan kurniaan-kurniaan di samping daripada musibah-musibah yang kita terima itu. Ya, ini hebat. Ya, memanglah, ya, kalau kita diberikan kesakitan itu, kita akan mengalami kesukaran. Ya, nak cari rezeki pun susah. Ya, kita tak sihat. Ya, lagi pula kalau yang mencari rezeki, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tentulah sukar hidupnya. Ya, tapi dalam masa yang sama, ya, kita berdoa kepada Allah, Allah beri kita kesembuhan, ya, Allah datangkan orang-orang yang memberikan infak kepada kita, maka di situlah datangnya kesyukuran di sisi Allah SWT. Sekurang-kurangnya, ya, di samping Allah mengekalkan pahala kita, ibadah kita, istiqamah kita itu, ya, yang paling besar nikmatnya ialah kita masih hidup. Allah masih beri kita hidup. Apa tujuan hidup tu? Untuk menanggung siksa? Bukan. Untuk memberi peluang kepada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya. Itu nikmat yang paling besar tu. Ya, masih hidup, ya, dan dikelilingi oleh insan-insan yang hebat. Allah menjadikan syarat bertambahnya nikmat dengan keharusan bersyukur. Dan tambahan nikmat dari Allah itu sangat luas. Sebagaimana rasa syukur kepadanya juga tidak mengenal batas ruang dan waktu.
jumlah balasan amal kebajikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan berhak menentukan. Kita sekadar menjalankan perintahnya, dan dalam masalah ini Allah berfirman, jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dan kurnianya bila dia menghendaki. Ini adalah surah At-Taubah ayat 28. Ya, bagaimana ya, kalau kita risau sangat dengan kemiskinan kita, jangan nanti dulu. Ya, jangan risau dulu. Ya, bersyukur kepada Allah dulu. Maknanya terima dulu apa yang Allah beri. Ya, kita bersyukur, kita berdoa, kita berikhtiar. InsyaAllah dengan ikhtiar kita itu, ya, maka Allah akan datangkan kemudahan. Ya, Allah akan datang kemudahan untuk kita menjadi apa? Menjadi orang yang hebat. Ya, dengan disebabkan doa kita itu. Ya, Allah memudahkan kita mencari jalan rezeki. Allah memudahkan kita, contohnya yang belum ada pasangan hidup. Ya, Allah berikan dia pasangan hidup, ya, yang sempurna. Ya, dan juga Allah kalau dah ada pasangan hidup, dia nak cari lagi ke? Nanti dulu. Ya, istiqamah dengan yang ada dulu. Ya, istiqamah dengan yang ada dulu, doakan dan sebagainya. Ya, begitulah caranya. Ya, supaya kita sentiasa berada dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang memanglah ya, kita ini diberikan sahabat, diberikan isteri, diberikan anak-anak yang barangkali masih kurang lagi ya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat kehidupan kita. Tapi kita jangan jadi berputus asa. Ya ustaz, anak saya tak solat, adakah saya kena bersyukur? Ya, kena bersyukur. Kerana anak kamu sihat. Ya, anak kamu siuman, anak kamu masih boleh diajar. Bersyukur. Ya ustaz, saya digunakan isteri yang membebel, adakah saya kena bersyukur? Ya, kena bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kerana keseluruhan kita diberikan pasangan. Ada orang yang nak dengan kita, yang sanggup hidup semati dengan kita. Ya, bahkan kita boleh menasihatinya. Ya, itu yang diberikan kepada kita. Allah SWT tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya. Ini maknanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadilah kita orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala ini dia tidak pernah menganiaya hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganiaya hamba-Nya. Allah akan sentiasa menolong dan membantu hamba-Nya. Ya, walaupun hamba-Nya itu ya kadang-kadang ya ada sedikit tergelincirlah, ya. Ada sedikit ni. Memang kita kan manusia biasa yang tidak terlepas daripada dosa. Dan paling penting sekali ialah kita sentiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu yang paling penting. Ya, kadang-kadang kita tidak begitu yakin. Yakinlah tuan-tuan bahawa dengan istighfar itu banyak menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Bukan masalah dunia saja, masalah akhirat pun sama. Ya, kita ni ada dosa. Ya. Sebab kita manusia biasa, kita bukan maksum. Bila mana kita kembali ke akhirat nanti, yang paling bahayanya ialah dosa itu. Ya, dan yang paling berharganya ialah pahala. Ya, yang paling berharga ialah pahala, disebut sebagai hasanah. Yang paling bahayanya ialah dosa. Dan dengan dosa itu boleh menyebabkan kita masuk dalam neraka. Jadi cara untuk menghilangkan dosa itu ya ialah dengan kita bertaubat. Dan cara mudah paling bertaubat ialah kita sentiasa membaca Astaghfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya. Jadi perbanyakkanlah istighfar. Untuk akhirnya ya, saya berpesan kepada tuan-tuan, ya, banyakkanlah istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah SWT. Semoga dengan istighfar itulah ya Allah akan mengasihi kita. Semoga dengan istighfar itulah Allah pemudahkan urusan kita, sehingga kan urusan-urusan dunia pun. Ya, tuan-tuan boleh cuba. Tuan-tuan cari parking kat pasar raya susah nak dapat. Tuan-tuan baca istighfar. Ya, bukan semestinya. Baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sambil jalan cari parking tu. Kalau tuan-tuan nak cubalah, ya, sampai ke yang begitu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, cari parking. Sebab kan kadang-kadang saya parking tu pergi pasar raya kan, bila dapat parking tu senang masuk. Anak saya pun, siapa yang istighfar ni? Ada sesiapa kan yang istighfar ni dalam kereta ni? Siap tanya macam tu kan. Ya? Sampai dia percaya bahawa istighfar tu memudahkan kehidupan dia, anak kita kan, ya? Bila kita senang masuk parking, kita senang jalan tu, ataupun lampu trafik light semua hijau, kita jalan tu, dia akan, kepala dia tak ingat lain dah. Oh, hijau lah, best lah jalan ni, lajulah. Tak ada. Nanti bila kita biasakan mereka begitu, mereka akan tanya bila lampu trafik light hijau. Dia akan tanya, Abah, ada sesiapa yang istighfar dalam kereta ni? Kamu lah yang istighfar. Kita semua istighfar.
Ya, sebab itu Allah permudahkan jalan kita. Senang masuk parking. Siapa yang istighfar dalam kereta? Ada siapa yang istighfar ke ni? Sampai ditanya begitu. Menunjukkan bahawa istighfar itu kalau kita terapkan, ya, dia akan menjadi kehidupan kita. Tapi memang benar. Ya, ada kebenarannya. Dan perbanyakkanlah istighfar, ya, insya-Allah Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Jadi untuk akhirnya, ya, cukup sekadar itu tazkirah ringkas kita pada hari ini, dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada diri saya dan kepada kita semua, dan jadilah kita orang yang sentiasa bersyukur, dan fahamilah konsep syukur bila dia beri nikmat, dan konsep bersyukur bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk akhirnya, ya, marilah sama-sama kita tangguhkan tazkirah ringkas ini dan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qadan fina wa ibadatan wa 'amalan salihan. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih, satu perkongsian ilmu yang mana seharusnya kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepanjang kehidupan kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hakikatnya kita sedang dalam ujian pun kena bersyukur juga, sebab itu adalah satu ujian kesabaran kepada kita. Baik, insya-Allah ada beberapa pengumuman. Sebelum itu saya meraikan mantan Datuk Widi, Datuk Abdul Ghani bin Patih Akhir, Datuk Siti Diraja, alhamdulillah hari ini datang solat Jumaat di Surau Haji Maksum, dan juga dihadiri juga oleh sahabat saya Abdul Salam, pengerusi Surau Baitul Rahman, yang mana Surau Baitul Rahman ialah surau solat Jumaat juga. Tapi pada hari ini beliau menyantuni Surau Haji Maksum bersama ahli jawatan kuasanya. Satu penghormatanlah kepada Surau Haji Maksum, ya, dihadiri oleh tetamu-tetamu. Jadi alhamdulillah kepada tuan-tuan juga bersyukurlah pada hari ini kita dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan untuk sama-sama kita melaksanakan satu kewajipan yang dituntut, iaitu solat Jumaat. Dan seterusnya berkenaan program rawatan asas cemas anjuran Sispa UiTM bersama Surau Haji Maksum. Sekali lagi dimaklumkan, tuan-tuan besok boleh datang mendaftar secara walk-in, ya. Boleh daftar terhad kepada 100. Jadi maknanya sekarang ni setakat ni dah ada hampir 50. Jadi biasanya saya tengok di karya ini bila last minute ramai yang datang, insya-Allah kami akan terima. Dan insya-Allah besok sarapan pagi disediakan saya bungkus, dan juga makan tengah hari juga disediakan secara bungkus. Dan juga yuran yang dikenakan RM20 adalah untuk first aid dan juga cenderamata serta sijil sijil peserta, ya. Jadi insya-Allah semoga apa yang dilaksanakan program di Surau Haji Maksum ini akan berjaya dengan sokongan dan kerjasama daripada tuan-tuan semua. Kalau misalnya kata tuan-tuan tidak memberi sokongan padu, maka tidak ada ertilah setiap program yang dilaksanakan, ya.
Jadi insya-Allah tuan-tuan pihak surau sentiasa mengharapkan selagi wujudnya surau, selagi wujudnya ada jawatan kuasa, maka perlulah dilaksanakan setiap perkara ataupun aktiviti yang bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Dan seterusnya dimaklumkan juga pihak surau membuka kepada ahli karya semua boleh masuk. Kita sedang mencari sebut harga untuk pembinaan bangunan pengurusan jenazah. Ya, jadi kita tak buka tender, tapi kita cuma cari sebut harga sahaja sebab kita akan kelolakan sendiri bagi menjimatkan kos ataupun menjimatkan sumbangan-sumbangannya daripada tuan-tuan semua. Dan seterusnya kita akan buat pasang awning juga di sebelah kiri saya untuk supaya kalau hujan Wirandah tidak tempias terkena air hujan. Ya, dan itu antara pembangunan lah. Dan untuk program aktiviti sedang disusun untuk 2023 ini dan akan dimaklumkan. Namun ada insya-Allah aktiviti yang agak besar, ada 2 yang telah ada dalam pemikiran ataupun di dalam perbincangan jawatankuasa. Nanti bila kami dah bersiap sedia, barulah kami akan umumkan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا الحمد لله القائل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan satu tajuk, yaitu penyatuan dan perpaduan ummah. Hadirin yang dirahmati Allah,
Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, penyatuan dan perpaduan ummah dilihat suatu penyatuan yang menyeluruh tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan budaya demi kestabilan dan keharmonian negara. Dalam proses hidup bermasyarakat, kita tidak dapat lari dari berinteraksi dan bergaul dengan komuniti dan masyarakat yang pelbagai agama dan bangsa. Bahkan, ia merupakan suatu tanggungjawab akhlak dan kepribadian Muslim untuk berdakwah dan mempromosikan hubungan baik kepada yang bukan Islam. Hadis daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika mengutuskannya ke Khaybar dan memerintahkannya menyeru orang-orang Yahudi kepada ajaran Islam. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min ay yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada seseorang lelaki melalui tanganmu adalah lebih baik bagimu daripada unta merah, yakni harta paling berharga dan bernilai pada ketika itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga bertepatan dengan seruan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian daripada kalangan lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian dalam pelbagai bangsa dan suku-suku supaya kalian saling berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia manusia dalam kalangan di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kalian, yakni bukannya lebih dari sudut keturunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Antara intipati hikmah kandungan surah Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT menjadikan manusia di atas muka bumi ini terdiri daripada pelbagai kaum dan keturunan serta menganut pelbagai agama dan budaya. Justru dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak perlu membezakan seseorang kerana berlainan agama dan bangsa. Allah menciptakan manusia berbeza-beza agar kita saling kenal mengenal dan saling menghargai antara satu sama lain. Bahkan kita dilarang untuk membenci, menghina dan menghamburkan kata-kata kesat terhadap orang lain kerana alasan berbeza agama dan bangsa. Hadirin sekalian, sejarah pembentukan negara Madinah membuktikan bahawa Islam berjaya mengurus masyarakat majmuk sehingga membawa kekuatan kepada Madinah. Perbezaan agama, kepercayaan, warna kulit, suku kaum, adat resam dan budaya dapat ditangani dengan bijaksana oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara telah menggubal piagam Madinah yang bertujuan membina hubungan baik dalam masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan puak, seperti kaum Arab terdiri pada kaum Aus dan Khazraj yang merupakan imigran dari Arab Selatan, serta suku Arab lain pula menetap di Madinah. Namun begitu, tidak dinafikan kadangkala dalam setiap perhubungan dan urusan kehidupan wujud sifat perbezaan terhadap sesuatu perkara atau isu, lebih-lebih lagi melibatkan perbezaan ideologi. Ia seterusnya boleh mencetuskan dan mengheret kita ke lembah perselisihan dan perkauman sempit tanpa kesudahan. Oleh itu, perbezaan ideologi perlu diurus dengan baik dan lebih matang agar tidak berlaku permusuhan dan ketegangan kaum dalam masyarakat setempat. Oleh itu, marilah kita kembali kepada penyatuan dan perpaduan ummah demi kelangsungan pembangunan modal insan di negara kita dapat diperkukuhkan.
Begitu juga dalam mengukuhkan perpaduan pelbagai bangsa di negara kita. Senario mentaliti fahaman perkauman sempit perlu dikikis dan dihindarkan dalam kerangka masyarakat majmuk di Malaysia. Ini kerana situasi ini merugikan negara dan generasi akan datang. Asas kestabilan dan kemakmuran negara perlu disemai agar pembentukan negara jauh dari perpecahan dan yang membawa kepada kelemahan tadbir urus negara. Oleh itu, pimpinan umat perlu mencari ramuan terbaik untuk terus menonjolkan agenda kebersamaan dan kesatuan ummah. Acuan ini dapat dilihat dengan pembentukan negara Madinah, terdiri daripada kepelbagaian masyarakat majmuk yang memerlukan sebuah kontrak sosial untuk membina hubungan yang baik dalam masyarakat. Oleh itu, baginda sallallahu alaihi wasallam menggariskan beberapa perkara yang perlu diberi keutamaan dengan hak dan tanggungjawab masyarakat Islam serta penduduk tempatan Madinah. Persefahaman dengan masyarakat bukan Islam, terutama kaum Yahudi, dan penyusunan sistem politik. Sehubungan itu, bermula dari hari ini, usaha-usaha ke arah kesatuan ummah perlu disemai dan dibajai bagi membina semangat masyarakat majmuk yang harmoni. Namun begitu, pada asasnya tidak dinafikan terdapat jalan sukar penuh onak dan duri dalam usaha untuk membangunkan agenda penyatuan dan perpaduan ummah. Penyelesaiannya dapat dilihat dengan usaha tolak ansur dan mengambil kira pertimbangan situasi semasa untuk mencari jalan penyelesaian terbaik kepada kemelut yang melanda umat pada hari ini. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan agenda penyatuan dan perpaduan ummah dengan mencari titik permulaan dan persamaan dalam isu-isu yang boleh mencetuskan kepada perselisihan demi menjaga kestabilan dan keharmonian negara. Mudah-mudahan hasrat kesatuan ummah ini akan menjadi benteng yang utuh bagi memartabatkan kebersamaan dan kemakmuran, lantas mengangkat negara ke suatu tahap pencapaian yang lebih tinggi. Penyatuan dan perpaduan ummah ini menjadi kesinambungan misi utama dakwah yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah. Kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan negara Madinah yang mempunyai masyarakat majmuk merupakan peristiwa yang bersejarah dan menjadi model ikutan ummah dalam sejarah perkembangan ketamadunan Islam. Usaha yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu usaha yang mudah. Ia memerlukan pengorbanan dan kesungguhan jiwa, saling bertoleransi dan memupuk sifat sabar yang tinggi, biarpun hasil kemakmuran dan keharmoniannya dapat dilihat 1000 tahun lagi. Perlu kita ketahui bahawa perpaduan yang berunsurkan kezaliman adalah salah dan haram di sisi ajaran Islam. Sebaliknya, perpaduan dan kerjasama atas dasar kebaikan, islah dan keadilan untuk kestabilan negara adalah yang perlu diusahakan. Sudah tentu, kesan penyatuan dan perpaduan ummah ini sangat besar kepada masyarakat dan ummah. Ia menjadi inspirasi dan kekuatan dalam jati diri kehidupan individu dan komuniti serta dapat menyemai perpaduan dan keharmonian negara. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah ini adalah: pertama, Islam adalah agama yang mengajak kepada penyatuan dan perpaduan ummah meskipun berbeza agama, fahaman dan budaya. Kedua, para pemimpin hendaklah bertanggungjawab memastikan penyatuan dan perpaduan ummah terlaksana dan terpelihara. Ketiga, negara akan menjadi kucar-kacir hingga musnah dan hancur
sekiranya tiada lagi perpaduan dan penyatuan ummah terlaksana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Muntahanah ayat yang ke-8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحيائهم منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah
menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhkan perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah. Minta yang di dalam sila rapat-rapatkan saf, penuhkan saf di hadapan, dan yang di luar sana boleh masuk ke dalam jika ada ruang. Bagi ruang yang di luar sana masih lagi ada pergerakan daripada luar, dalam masih ada ruang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Istau sufufakum, luruskan barisan, rapat-rapatkan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fardal jumu'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi walhamdulillahi wa yasira. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. التحيات المباركات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلينا على إبراهيم كما باركت على إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بدور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم